Tapi sebelum sempat saya sampai ke bilik tu, masih lagi dekat tengah-tengah anak tangga tu, saya dengar macam ada orang panggil nama saya. Rin? 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 Rin nak pergi mana tu? Ya, Ibu? Ibu? Rin? Ibu panggil Rin ke? Ibu? Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadi diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya, insya-Allah. Baiklah, semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Sebenarnya janganlah terlampau taksub ataupun terikut-ikut dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, hari ni KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan homestay. Marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah. Yang macam KSM katakan tadi, kisah berkenaan dengan homestay. Kenapa kita nak cerita pasal homestay? Sebabnya sekarang ni kan musim cuti sekolah. Jadinya kita kenalah cerita sikit-sikit pasal homestay. Ramai orang tengah bercuti kan? Pergi bercuti ke sana, pergi bercuti ke sini, sewa cari homestay ni untuk disewa. Jadi tujuan KSM sebenarnya ceritakan kisah-kisah ni adalah kerana mahukan anda semua, tuan-tuan, puan-puan semua yang mendengar kisah ni supaya lebih berhati-hati bila pergi bercuti ataupun mencari homestay ni. Okey, untuk kisah yang pertama ni, KSM nak ceritakan pasal satu homestay yang terletak dekat Port Dickson. Jadinya kita terus pada kisah yang pertama. Okey, untuk kisah yang pertama ni, kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, nama saya Rin dan hari ni saya nak kongsikan kisah saya yang bagi saya ni sebenarnya agak seram sebenarnya sebab ianya terjadi sendiri dekat diri saya sendiri. Dan sampai bila-bilalah saya tak boleh nak lupakan kisah ni. Okey, nak dijadikan ceritalah. Pada cuti akhir tahun lepas, family saya ni plan nak pergi bercuti 3 hari 2 malam dekat Port Dickson. Jadinya kami bergerak daripada rumah ni lepas Zuhur dan sampai dekat orang kata homestay ni lepas asar. Lebih kurang macam tu lah. Sampai je dekat homestay ni, kami pun apa lagi kan, teruslah angkat-angkat barang, letaklah masukkan dalam homestay ni. Mula-mula okey je homestay ni, cantik, sangat estetik macam tu. Dan black and white, tema warna dia punya homestay tu lah. Rumah 2 tingkat, bawah ada ruang tamu, tempat makan, dapur dan 1 bilik. Dan siap sekali dengan dalam tu ada toilet sekali. Dekat atas pula ada 2 bilik dan 1 toilet dekat atas tu. Jadinya mak dengan ayah saya tidur dekat bilik bawah dengan adik kecil saya. Dan saya dengan 2 adik perempuan saya ni tidur dekat atas, dekat master bedroom. Dan 2 lagi orang abang saya ni tidur dekat 1 lagi bilik dekat tingkat atas tu lah. Jadinya pada hari tu, lepas solat asar, kita orang pun keluarlah. Pergi mandi-mandi kan, sightseeing, tengok pantai tu punyalah cantik. Bergembiralah kita orang pada petang tu.
Balik ke homestay tu semula lebih kurang dalam pukul 7 lebih lah macam tu. Dah nak dekat maghrib time tu. Malam tu kita orang tak keluar lah. Orang kata makan daripada dalam rumah je. Kita orang order pakai food panda je. Jadinya lepas dah makan apa semua pun dah masuk dalam bilik berehat lah. Sebabnya mungkin dah penat sangat kan. Dah berjalan-jalan petang tadi seharian kat siang tadi berjalan ke sana jalan ke sini kan. Dan saya ni pula jenis suka on call dengan pak saya. Biasalah kan zaman-zaman tu memang zaman-zaman orang kata bercinta, hati tengah berbunga-bunga. Memang kalau boleh telefon tu nak sangkut je kat telinga ni. Jadinya lah pada malam tu sementara nak tunggu si orang kata pak saya tu lah call saya pun lelapkanlah mata sekejap sebab dah penat sangat kan siang seharian berjalan ke sana ke sini, saya tertidur. Jadinya dalam pukul 1:30 pagi macam tu saya terjaga. Dan rupa-rupanya saya tengok pak saya yang call. Lepas tu saya pun angkatlah telefon tu. Saya pun berborak-borak lah dengan dia tu. Sebabnya waktu tu dah terasa macam tak boleh nak tidur kan. Kita orang berborak-borak lebih kurang sampai pukul 2 lebih lah macam tu. Dan terasa pula perut ni tiba-tiba malam tu rasa lapar lah pula. Sebenarnya tadi walaupun dah makan tapi saya makan sikit. Jadinya ni terasa lapar pula. Jadinya saya pun turunlah ke bawah. Konon-kononnya nak buat Maggi Cup. Waktu saya turun tu, saya turun-turun kan, tengok kat bawah gelap tau. Tak ada sesiapa pun dekat bawah tu. Dan mak ayah saya waktu tu dah masuk dalam bilik. Cek dalam beg makanan yang memang mak saya ada siapkan untuk kata bekalan makanan untuk kami kat situ. Cek. Tak jumpa pula Maggi Cup-nya kat situ. Dah daripada tadi rasa lapar ni terus tak ada mood dah nak makan sebab cari Maggi Cup tu tak jumpa. Jadinya waktu ni saya pun naik ke atas balik semula lah nak masuk dalam bilik. Bila dah naik atas tu, pak saya tanya, tadi kata lapar, tak makan ke? Jadi saya cakap tak nak lah. Tapi pak saya ialah konon-konon carrying waktu tu kan. Dia pun cakap lah, makan lah nanti you sakit lah, tak sihat lah itulah ini kan. Jadinya saya pun turunlah ke bawah semula. Okey, ini part seram dia. Waktu saya naik tadi tu, saya ingat saya tak tutup tau semua lampu dekat bawah. Saya dah sengaja memang biarkan satu lampu terbuka biar ada terang sikit lah, biar ada cahaya sikit kat bawah tu. Tapi waktu saya turun kali kedua tu, semua lampu kat bawah tu tertutup tau. Tiba-tiba waktu nak turun ni dah rasa macam lain macam tau. Ada rasa macam aura yang tak best gitu kan. Dan seram je kat bawah tu kan. Rasa suram lain macam tau. Nak sedapkan hati saya fikir mungkinlah mak saya yang tutup kan. Lepas tu saya pun pergilah dapur, buka lampu balik semula. Bila saya buka je lampu, apa hal bau wangi sangat ni? Minyak wangi apa yang wangi sangat macam ni? Ya Allah, waktu ni terus meremang bulu roma saya ni tau. Waktu tu saya dah gelabah dah sebenarnya. Terus saya capai apa yang saya nampak je. Saya capai roti, capai air, saya teruslah naik atas. Tapi sebelum sempat saya sampai ke bilik tu, masih lagi dekat tengah-tengah anak tangga tu, saya dengar macam ada orang panggil nama saya. Rin? 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 Rin nak pergi mana tu? Ya, Ibu? Ibu? Rin? Ibu panggil Rin ke? Ibu? Ibu? Tapi waktu ni saya panggil mak saya. Tapi mak saya tak balas. Dia diam je tau macam tu. Lepas tu saya tinjaulah semula ke bawah. Sebab nak pastikan yang itu mak saya ke tak. Sekalinya Allahu Akbar. Memang menyesal saya waktu ni turun bawah balik. Sebabnya waktu saya turun ke bawah tu saya terperasan. Saya perasan dalam sama-sama kegelapan tu ada kelibat perempuan rambut panjang gila berserabai. Pakai macam jubah warna putih. Tengah duduk cangkung dekat atas meja makan menghadap ke arah saya. La ilaha illallah. Waktu ni kalaulah saya ni ada sakit jantung, sah-sah dah tak bernyawa dah saya. Jadinya dah nampak macam tu, saya teruslah lari naik ke atas bilik, kunci pintu kedebam. Terus saya baring atas katil selubung satu badan. Sampai pak saya ni pun terkejut. Sebab selepas saya masuk je dalam bilik ni, terus saya kata saya nak tidur dah. Saya tak nak, orang kata tak nak bersembang-sembang lagi kan. Waktu tu saya bacalah apa ayat-ayat yang saya teringat time tu dan teruslah saya tertidur. Jadinya esok pagi itulah
Mak saya ni kejutkan saya pagi-pagi tu macam cemas tau. Kejutkan saya suruh bangun cepat-cepat, suruh siap-siap kemas-kemas barang semua, kata dia nak balik pagi tu juga. Saya yang baru bangun tidur waktu tu macam mamai-mamai lagi tau waktu ni. Dan saya rasa macam kenapa pula kita nak kena gerak sekarang kan? Kata 3 hari, takkan nak kena balik dah. Dah nak balik dah. Cepatnya. Jadi saya pun yelah, malas lah nak berita kan, malas nak banyak cakap, malas nak banyak tanya. Saya pun terus bangun, teruslah pergi mandi. Lepas je siap kemah-kemah barang, kita orang terus gerak tau, keluar daripada homestay tu. Lebih kurang dalam pukul 10 pagi lah, lebih kurang waktu tu. Dan waktu dalam kereta ni, mak ayah saya senyap je tau. Dan abang saya pun adalah tanya juga kan, kenapa nak kena balik? Kenapa nak kena balik? Kata 3 hari nak bercuti kan. Tapi mak ayah saya tak berjawab. Tak jawab apa-apa. Dia senyap je sepanjang perjalanan tu. Dan yang membuatkan saya lagi bertambah pelik, saya call power saya ni banyak-banyak kali pagi tu, dia tak angkat langsung tau saya punya call tu. Dan saya fikir mungkin lah kan, pagi lagi. Taklah pagi sangat, dah pukul 10 dekat pukul 11 kan. Takkanlah dia tidur lagi waktu tu kan. Tapi halantak dia lah, saya pun malas nak fikir waktu tu. Dan waktu tu kita orang sampai dekat rumah lebih kurang dalam pukul 1 tengah hari lah macam tu. Sampai rumah kita siap unpacking barang dan keluarkan barang daripada kereta apa semua. Ayah saya terus ajak kami satu family ni untuk solat Zuhur sama-sama lah. Dan lepas solat kita orang pun baca surah Yasin sama-sama. Lepas dah settle apa semua tu, barulah ayah saya ni buka cerita, kata dia. Sebab kenapa kita orang kena keluar daripada homestay tu pagi tu juga kan? Kenapa? Nak tahu tak? Okey. Katanya sebab semalam ayah dengan mak saya ni kena kacau teruk sangat tau. Sampai diorang berdua ni langsung tak boleh nak tidur. Tak dapat nak tidur langsung. Sampaikan adik kecil saya yang tidur dengan diorang ni tak berhenti-henti menangis je sepanjang malam tu. Dan mak saya cakap yang benda tu asyik main dengan bilik air je. Sekejap dia main air, buka, lepas tu dia tutup balik. Buka tutup pipe tu kan. Dan buka tutup pintu bilik tu. Pintu bilik air lah. Buka tutup pintu bilik air tu. Dan yang paling seram sekali, benda Allah tu tunjukkan diri dia. Masa dia buka pintu, tutup pintu bilik air tu, dia duduk tercongok dekat tepi tu. Memang mak saya perasan lah kalau dah macam tu. Dan mak ayah saya ni buat tak tahu je lah waktu tu. Sebab ayah saya kata, kalau kita lagi layan, benda Allah tu lagi suka. Jadinya, ayah saya pun ambil keputusan untuk keluar. Sebabnya, benda tu asyik kacau adik saya je. Sebab adik saya ni dah menangis sepanjang malam macam tu. Dan dia seolah-olah bercakap-cakap seorang-seorang diri tau malam-malam. Takutkan adik saya ni jadi apa-apa pada dia. Itulah yang ayah saya buat keputusan untuk nak kena keluar. Janganlah, tak nak stay lagi dekat situ. Dan lepas mak ayah saya cerita, saya pun ceritalah apa yang jadi dekat saya. Dan diorang pun terkejut lah bila dengar saya pun kena gangguan juga. Tak habis lagi seram dia. Okey, dia ada satu lagi, kata dia, petang tu, Pak Wer dia call semula lah. Pak Wer saya pun call semula. And petang tu dia ceritalah yang semalam dia pun boleh terkena juga tau. Dia kata, lepas saya cakap je yang saya nak tidur tu, kita orang pun tutup telefon. Hang up lah telefon tu kan. Dan dia pun layan lah main game dekat handphone dia. Jadinya dia tengah layan-layan main handphone tu, dia terasa macam nak terkencing. Jadinya dia pun keluar lah pergi bilik air. Dekat handphone dia tinggal dalam bilik. Okey, dia pun keluar pergi bilik air. Masuk bilik air, selesaikan apa benda urusan dia dalam bilik air. Dia pun masuk dalam bilik dia lah. Nak sambung balik semula main game. Jadinya dia pun capai handphone dia. Dia tengok ke handphone dia. Ada miss call daripada saya tau. Jadinya, dia fikirkan mungkinlah saya waktu tu tak boleh tidur agaknya. Jadinya dia pun call lah semula. Awak? Kenapa awak call? Awak tak boleh tidur maaf lah. Tadi saya pergi tandas, tak angkat call awak. Awak? Awak ni kenapa, Wak? Awak janganlah main-main. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim.
Terus meremanglah power saya ni dan dia terus pun end lah call tu. Sebab takut kata dia. Dan saya pun ceritalah apa yang dah jadi malam tadi. Barulah dia faham. Dan ini adalah kisah seram pembukaan pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Jadi berhati-hatilah ya. Okey. Sebab KSM masih ada lagi kisah berkenaan dengan homestay ni. So korang stay tune and enjoy. Okey, sampailah kita ke kisah yang nombor 2 untuk malam ni. Kita tengok malam ni, kalau masa mengizinkan kita cerita 3 cerita. Kalau tak mengizinkan, kita cerita 2 cerita je lah ya. Okey, kita terus dengan kisah yang kedua pada malam ni. Okey, untuk tajuk yang kedua ni, homestay dekat Perlis. Siapa yang ada dekat Perlis sekarang ni? Duduk dekat homestay pula tu. Ni kisah untuk anda. Okeylah. Kisah ni berlaku 2 tahun lepas. Waktu tu kami sekeluarga ni tinggal dekat salah satu homestay dekat Perlis untuk menghadiri wedding sepupu saya. Jadinya waktu tu kita orang pergi sana tu lebih kurang dalam 3 hari lah. Mula-mula sampai tu, semua ahli keluarga saya ni teruja sebab homestay ni betul-betul lah cantik. Memang ada ala kampung betul lah. Reka bentuk dia tu sangat unik dan melambangkan ciri rumah macam jenis kampung-kampung lama-lama punya, zaman-zaman dulu punya lah. Dan ada 3 unit rumah dibina secara berdekatan tau. Dan kami waktu tu sewa ketiga-tiga homestay tu lah. Sebab keluarga kami ni ramai. Dan dekat depan rumah yang pertama tu terdapat sebuah pangkin. Dan dekat pangkin inilah tempat kita orang rajin berkumpul petang-petang ataupun pada kita ada masa lepak-lepak, kita orang akan lepak kat sini lah. Dan oleh kerana kami ni memang rapat sangat dengan orang kata ahli keluarga kami dan sangat-sangat mesra lah. Setiap pintu rumah ni kita orang memang tak lock lah. Jadinya sesiapa je boleh keluar, boleh masuk daripada dalam rumah tu. Dan yang lelaki pula waktu ni, dia orang teruja lepak dekat pangkin yang menghadap ke sawah padi. Jadinya, sejak awal lagi lah, kami semua memang sangat-sangat teruja dengan desain rumah ni, dengan orang kata sangat-sangat kemelayuan dia lah, dengan tiang-tiang kayu yang diukir. Dekat bawah rumah yang tengah ni, ada terdapat satu buaian tau. Dan dekat bawah rumah yang pertama pula, terdapat sebuah pintu yang terkunci rapat. Yang kami dah cuba buka, tapi tak boleh buka. Dan dekat bawah rumah tu, macam ada satu rumah lagi tau. Korang boleh imagine tak? Dia punya rumah tu macam cerita rumah ibu mertuaku yang bila Piramli duduk menyewa kat bawah rumah kolong tu kan. Macam tu lah keadaan rumah dia. Okey, kisah seram dia bermula terjadi pada malam kedua apabila ada di antara keluarga kami ni dah mula kena kacau tau. Oleh kerana waktu tu lah semua orang dah terlalu letih sangat selepas menghadiri upacara perkahwinan sepupu saya pada 11 siang tu. Jadi pada sebelah malamnya kita orang dah, orang kata dah terbongkang dah masing-masing, dah kepenatan sangat-sangat. Bagi yang jadi driver tu, yang akan memandu pulang apa semua, mereka diberi keutamaan untuk tidur dulu. Jadinya, yang lain-lain ni kenalah kemas-kemas apa yang patut. Dan kejadian aneh berlaku apabila anak buah saya ni mandi. Tapi, dia macam bercakap seorang-seorang. Macam bercakap dengan seseorang dalam bilik air tu. Bila tanya, dia cakap dengan siapa? Dia kata cakap dengan abang. Tu, abang. Dan barulah kami perasan dekat tangan dia ni ada banyak mainan-mainan kecil tau. Dan dekat sekitar katil ni berselerak dengan mainan. Dan mak dia apa lagi? Dah mulalah gelabah. Bila nak pakai baju tu, mak dia tanya lagi. Mana dapat mainan ni, dek? Dia cakap abang ambil kat bawah katil. Dan untuk makluman anda semualah, anak buah saya ni baru je berusia 2 tahun macam tu. So kata-kata dia ni, of course lah boleh dipercayai. Budak-budak manalah nak pandai menipu kan. Jadi lepas mandi apa semua tu, mak dia terus pun tidurkan dia lah. Lepas tu mak dia terus keluar pergi makan. Lepak dekat luar tu, makan dekat pangkin tu. Jadi tengah kita orang ni ramai-ramai syok-syok makan dekat luar tu, kami dengar macam ada benda bunyi jatuh berdentung dalam rumah tu. Debam macam tu kan. Kami pun ramai-ramai lah
dah masuk. Ingatkan kot-kot ada benda pecah ke, risau juga. Sebab struktur rumah ni kayu kan. Manalah tahu kot-kot ada tiang jatuh ke, hiasan dinding jatuh ke, terkena pula pada kepala sesiapa. Lagi masalah pula nanti kan. Jadinya bila kita orang ramai-ramai dah masuk dalam rumah tu, cek apa yang memeranjatkan kami. Bila kami masuk ke dalam waktu tu, tak ada apa-apa pun yang jadi. Cumanya yang terperasan yang peliknya, anak buah saya ni dah beralih tempat tidur tau. Tadi mula-mula mak dia tidurkan dia dekat atas lantai, dekat depan ruang tamu tu. Tapi sekarang ni dia tidur dalam bilik. Nampak sangat dia waktu tu tengah tidur macam lena sangat kan. Dan dekat atas katil yang dia tidur tu, macam sebelah tu macam tersengit sikit. Macam ada orang tengah tidur dekat sebelah dia. Dan dengan mainan yang berselerak-selerak kat situ, bila kakak saya tengok macam tu, pucatlah muka dia kan. Sebab ni dia kata, mainan-mainan tadi tu semua dia dah kemas. Dan lepas anak dia mandi tadi, dia dah siap kemas semua. Dan dia simpankan balik mainan tu dekat bawah katil tu. Tempat anak buah saya tunjuk kat mana dia dapat mainan tu kan. Dan dia tidurkan anak dia sebenarnya dekat depan, dekat ruang tamu depan. Sebab katanya senang kalau anak dia terbangun tu dia boleh dengar. Sebab kami semua waktu tu kan tengah makan dekat pangkin depan tu kan. Dan katil depan tu memang dia tak duduk. Itu ada katil yang lebih tau. Sebab dalam bilik tu ada 2 katil. Jadinya siapa yang alihkan anak buah saya tu? Macam mana mainan semua tu boleh berterabur? Dan apa yang bunyi berdentum tu? Dan dalam rumah waktu tu cuma ada anak buah saya seorang je. Yang umur 2 tahun tu lah. Yang lain semuanya dekat pangkin tau. Okey, cerita yang kedua bila makcik saya seorang lagi ni sengaduk, orang kata duk rehat-rehat lah. Jadi makcik ni yang agak berumur sikit lah dia duduk seorang-seorang rehat-rehat dalam rumah tu lah. Dia dengar bunyi bising-bising. Dia ingatkan cucu-cucu dia yang buat bising. Jadinya dia pun marah-marah lah. Dia tengok daripada ekor mata dia, dia nampak tau macam ada seorang budak perempuan duk tenung dia macam tu. Bila dia toleh, tak ada sesiapa tau. Jadinya dia ingatkan lah cucu-cucu dia lah duk main-mainkan dia. Dia pun carilah cucu-cucu dia ni melalui bayang-bayang budak perempuan yang dia nampak tu. Bila sampai dia dekat bilik tu, dia tengok elok je cucu-cucu dia ni semua tengah tidur nyenyak dekat situ. Dan dia pun pergilah tanya dekat kita orang yang waktu tu kita orang tengah duduk dekat pangkin depan rumah tu. Dan kami cakap lah mana ada bunyi apa-apa. Daripada tadi memang budak-budak tu semua tengah tidur. Okey, cerita yang ketiga ni pula pasal mak usu saya lah. Dan dia ni katanya memang boleh rasa lah, orang kata kewujudan benda-benda macam tu. Jadinya masa kami konvoi tu, dia tak ikut sekali tau. Sebab dia singgah Penang dulu. Jadinya dia sampai ke kawasan homestay ni, tempat kami menginap tu agak, orang kata lewat jugalah. Lewat malam lah macam tu. Dan dia cerita, bila dia sampai tu, dia dah rasa macam lain macam tau. Dia rasa tak sedap hati sangat. Dan dia rasa panas gitu kan. Bahang sangat. Tapi dia tengok orang lain elok je. Tak ada macam apa-apa pun. Nah, jadinya dia pun senyap je lah. Dia pun tak nak lah memburukkan suasana ataupun bagi orang rasa macam tak syok kan. Jadi dia tak nak cerita apa-apa lah. Rupa-rupanya malam tu dia kena kacau. Mula-mula malam tu dia kena tindih tau. Lepas tu dia dengar macam nama dia orang panggil-panggil daripada bawah rumah macam tu. Dia cerita start daripada pukul 2 pagi dia akan dengar bunyi ketukan tu daripada bawah lantai tu. Tong 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 tong. Macam ada orang daripada bawah rumah tu mengetuk-ngetuk lantai tu. Dan esoknya dia cubalah pula duk kupil-kupil pintu tu. Tapi tak boleh nak buka kan. Lepas tu dia nampak kita orang ni pula cuba buka-buka pintu tu kan. Jadinya dia ingatkan yang kami pun dengar lah bunyi ketukan tu. Okey, malam kedua, dia cerita ketukan tu ataupun bunyi ketukan daripada bawah rumah tu makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat dan sampaikan dia memang langsung tak boleh nak tidur. Dan pada waktu ni, dia dah start mula nampak bayang-bayang tau. Dan bayang tu makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat dekat dia. So malam tu, dia kata dia tak boleh nak bersuara dah. Ibaratkan suara ni tersekat dekat kerongkong je. Dan dia kena kacau sampailah ke pagi. Dan time dia dengar azan subuh, barulah dia dilepaskan. Barulah dia boleh bergerak, barulah suara dia boleh keluar suara. Dan maksu saya cakap, anak buah saya yang bayi lagi tu menangis malam tadi sebab kena kacau lah dengan benda tu. Dan benda tu datang dekat dia pula lepas tu. Dan pagi tu, time nak balik lah. Start lah kecoh-kecoh di antara kami semualah. Rupanya malam tu ramai yang kena kacau tau. Dan sepupu saya ni adalah 2-3 orang yang nampak bayang-bayang mak usul saya cerita tu. Semua cakap bayang-bayang tu menuju ke pintu bilik bawah tu.
Jadinya pagi tu, kami pun orang kata dah siap-siap, dah bangun-bangun, dah mandi-mandi apa semua. Kami pun pergilah beli sarapan dekat gerai depan homestay tu. Biasalah orang kampung kan pun orang kata suka nak beramah tamah, bermesra-mesra gitunya kan. Jadi kami datang waktu nak beli tu, dia pun tanyalah datang sini buat apa, berapa hari, kenapa kan. Borak punya borak. Sampailah ke cerita misteri homestay tu lah. Dia ceritalah dia buka cerita. Dia cakap asal homestay tu sebenarnya adalah rumah tu dipindahkan daripada tempat asal dia tau. Dan rumah tu terbina daripada zaman pemerintahan Inggeris lagi. Kiranya rumah tu rumah antik lah Oleh sebab kerana reka bentuk rumah tu memang menarik, memang cantik sangat-sangat. Owner tu sayang nak robohkan. Jadinya 3 unit rumah yang dibuatkan homestay ni diorang pindahkan ke sini daripada tempat asal, daripada tapak asal dia, dan jadikan homestay dekat sini. Dan tapak asal rumah ni masih ada lagi tau. Jadinya ada beberapa biji lagi rumah yang tak dipindahkan daripada situ. Dia kata, kalau korang tak percaya, korang pergilah tengok sendiri dekat dalam. Tapi dia jauh ke belakang dalam kampung tu. So, masa kita orang nak keluar, kita orang nak balik daripada homestay tu, kita orang pergilah cari ke tempat yang diceritakan tu. Dan kami sampai dekat sana, memang jumpa, memang nampak ada beberapa biji rumah lagi yang reka bentuk dia tu sebiji macam homestay yang kami duduk tu. Cuma yang dekat sini tu dia punya rupa tu dah buruk lah kan. Dan kata orang gerai tu, rumah dekat homestay tu dia orang dah, orang kata dah baiki, dah cat balik semula mana yang patut kan. Itulah yang nampak cantik. Tapi asalnya sebenarnya rumah tu dah usia dia hampir 90 tahun tau. Dan dari gerai dia ni, pada waktu malam kat depan homestay tu, dia ada meniaga burger kan malam-malam kan. Daripada gerai dia tu, dia boleh nampak tau. Sebab dia nampak dekat kita orang yang duduk dalam rumah tu malam happy sangat kan, gembira sangat, teruja sangat kan. Sebabnya daripada gerai ni, dia boleh nampak ada benda yang duk menghatikan je kami kat dalam rumah tu. Dan bila anak-anak buah kami bermain buaian tu, ada yang bertenggek duduk dekat sebelah buaian tu. Patutlah masa kami duduk dekat homestay tu, bila orang kampung lalu, dia orang mesti akan pandang pelik tau pada keluarga kami. Siap ada yang berhenti lagi pandang je kita orang macam tu kan. Dan kita orang waktu tu ingat kan, dia orang pun teruja nak tengoklah apa yang ada dekat dalam homestay tu, macam mana rupa dia apa semua. Rupa-rupanya ada cerita di sebaliknya. Apa-apa pun, alhamdulillah lah, gangguan tu hanya gangguan-gangguan macam tu je kami terima. Tak adalah orang kata lebih daripada tu ataupun yang ikut kami balik. Dan sekian. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua. Macam mana anda rasa dengan kisah yang kedua ni jadinya korang berhati-hati tau pilih homestay tu. Okey, sebab KSM masih lagi ada masa dan kita boleh sambung ke kisah yang ketiga. Kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, sampailah kita ke kisah yang terakhir untuk malam ni. Tajuk dia untuk kisah yang terakhir pada malam ni, homestay RM Malaysia RM50 berhantu di Johor Bahru. Siapa yang pernah jumpa rumah homestay RM50 satu malam? Ini adalah kisah dia. Jadinya kita terus dengan kisah yang terakhir pada malam ni. Okeylah, banyak pengalaman seram yang saya pernah lalui sejak daripada kecil. Tapi ini adalah merupakan kisah mistik semalaman saya tinggal di homestay yang berada dekat Johor Bahru. Okey, saya dengan kawan-kawan saya ni, orang kata merancang untuk pergi berkemah dekat gunung sebelum pulang ke negeri masing-masing untuk cuti semester. Jadinya malam tu, kami pun sepakatlah meninggalkan kolej dan tidur di homestay kerana kolej dah mulai sunyi kerana ramai yang sudah pulang ke kampung halaman masing-masing. Pada petang tu, kami menaiki sebuah kereta Axia, teruslah meluncur laju ke sebuah homestay yang telah dibuking awal-awal oleh kawan saya yang bernama Siti. Oleh kerana harga dia yang sangat-sangat murah, dengan harga RM50 semalam untuk 5 orang ni,
kami pun terus book. Biasalah kan, student nak berjalan tapi nak berjimat. Jadinya tepat pukul 9 malam, kami pun tiba dekat homestay berkenaan. Owner rumah pun bagi kunci, ambil bayaran dan terus pulang tanpa bagi tahu apa-apa pun. Tak ada nak pesan, tak ada apa-apa benda pun. Dia terus belah macam tu je. Oleh kerana owner homestay tu seorang lelaki yang umur dia macam muda lagi lah. Dalam 30-an gitu. Kami fikir pun mungkinlah dia malu dengan kita orang. Lah sebab kita orang semua anak dara waktu tu kan. Jadinya dia pun macam tu je lah. Kita orang pun tak fikir macam-macam. Tak fikir yang negatif apa pun. Tengok daripada luar keadaan rumah ni. Memang sungguh cantik. Memang sungguh luas. Ada taman dekat luar rumah tu. Dan rumahnya pula ialah rumah banglo. 2 tingkat yang besar. Tapi suram lah. Suasana tu nampaklah suram. Mungkin orang kata sudah lama tak ada penyewa dekat situ. Kami pun mengambil keputusan lah untuk terus masuk bank ni. Sebab kita orang pun dah kepenatan waktu tu. Terus angkat beg. Dan terus masuk ke dalam rumah tu lah. Dan untuk memilih bilik masing-masing. Dan bila masuk dalam rumah tu benda pertama yang kami perasan adalah rumah tu kan, kita buka je pintu. Benda pertama yang kita dengar, bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dah berkumandang dah dalam rumah tu kan. Dan itu telah membuatkan hati kami semua ni rasa macam tak best dia, rasa lain macam dah tau sebenarnya kan. Dan rumah ni besar tau hall dia, siap dengan perabot jati, dengan ada 5 bilik, 3 dekat atas dan 2 dekat bawah. Dan hati kami waktu ni dah mula rasa macam ada benda yang tak kena tau. Kerana rumah banglo sebesar tu dijadikan homestay pula tu dengan harga yang sangat-sangat murah. Apa yang tak kena sebenarnya kan? Disebabkan kami dah kepenatan sangat-sangat malam tu. Kami pun abaikan je lah pasal benda tu, pasal rumah sewa murah ke, homestay ni murah sangat ke. Kami pun tak fikir langsung lah pasal tu. Dan membuat keputusan untuk tidur dekat bilik atas. 3 orang dekat bilik pertama dan 2 orang lagi bilik kedua. Dan bilik pertama ni bilik besar tau. Orang kata master bedroom lah. Dilengkapi dengan katil queen, katil single dan set bilik tidur dengan tandas sekali ada dalam tu. Dan saya dekat dalam bilik pertama lah bersama dengan Siti dengan Sofia. Manakala Husna dengan Maria dekat bilik yang kedua. Dan si Husna ni dia jenis macam yang berani sikit lah. Orang memang hati kering sikit lah. Jadinya mula-mula si Husna ni dia tak tidur bilik tu satu bilik tu dia nak tidur seorang-seorang tau. Tapi kita orang ramai, tak payah, kau jangan nak ngada. Rumah ni kita tak tahu rumah macam mana. Kau jangan nak ngada. Kau tidur je dengan Maria ni. Tidur berdua. Jadinya bila dah masing-masing dah settle up, semua dah duduk, dah masuk dalam bilik masing-masing, kami pun teruslah mandi untuk nak segar-segarkan badan kan. Bila dah segar-segar badan dan semua, masing-masing mencari pula orang kata plug ni untuk nak cas telefon. Oleh sebab plug dalam bilik ni masing-masing siap satu bilik ni cuma ada satu je plug, kami pun mengambil keputusan untuk cas phone. Saya cas phone dekat hall depan TV, dengan Husna pula dia cas phone dia dekat dapur. Tiba-tiba waktu dia pergi kat dapur tu, Husna kat dapur lah kan, dia panggil saya untuk melihat sebuah bilik dekat dapur. Dekat dapur ni jugalah yang memasang, orang kata ada satu alat kecil tu lah, yang audio bacaan Al-Quran tu. Dan dekat hadapan pintu bilik yang Husna nampak tu kan, tertulis perkataan terpampang besar, no entry kat situ. Yang waktu ni Husna dengan berani dia cubalah nak buka pintu bilik tu, tapi tak berjaya kerana bilik tu berkunci tau. Jadinya saya yang merasa seram waktu tu. Teruslah Husna, dah lah Husna, tak payahlah, jomlah kita naik atas, jomlah kita masuk tidur. Dan biarkan je lah audio MP3 Al-Quran tu terbuka je macam tu. Dan malam tu kami pun tidur kepenatan je lah. Dan saya pula tidur waktu tu dekat katil single menghadap ke pintu bilik. Dan pintu bilik pula memang kami biarkan terbuka sikit supaya tak adalah gelap sangat dalam bilik tu. Dan saya malam tu tak pastilah pukul berapa sebenarnya saya terjaga. Sebab lampu dekat luar bilik ni kami memang biarkan terpasang satu lampu tau. Dan malam tu bila saya terjaga ni, saya terperasan tau macam ada kelibat orang. Dia berjalan tau ke hulu ke hilir, mundar-mandir melepasi pintu bilik kami. Tiba-tiba saya perasan tau macam ada orang tolak pintu bilik kami. Tapi waktu tu saya buat tak tahu je lah time ni. Saya ingatkan Husna yang bangun kan daripada bilik sebelah nak ambil phone dia dekat dapur. Tiba-tiba saya dengar kan bunyi audio bacaan Al-Quran tidak lagi kedengaran tau. Seperti macam ada orang matikan suara dia tu. Dan saya terfikir dia mesti kerja si Husna punya kerja dia lah. Tapi memandangkan saya dah terlalu mengantuk, dah terlalu penat sangat waktu tu, saya pun tertidur semula. Dan saya terjaga semula pada waktu subuh untuk nak solat subuh lah. Dengan rakan-rakan yang lain semua dah sibuk mandi dah setiap apa semua kan. Kami pun keluarlah daripada rumah tu untuk bergerak ke gunung, nak memanjat gunung pagi tu, nak hiking kan.
Jadi kami pun tinggalkan kunci dekat sebuah pasu bunga seperti yang dipesan oleh owner malam tadi. Dan kami pun berhentilah, orang kata rehat dulu dekat sebuah warung untuk sarapan. Oi, lapar ni. Alhamdulillah lah sini ada warung. Bolehlah kita sarapan dulu weh. Husna. Semalam kau terbangun Kau gimana semalam? Kau pergi ambil handphone kau ke apa? Aku nampak kau lalu lalang depan bilik aku semalam. Engkau ni mana ada. Semalam aku dengan Maria tidur nyenyak je lah. Tak ada pun bangun pergi mana-mana pun. Kau nampak siapa tu weh? Engkau ni serius lah Husna. Janganlah main. Kan kau yang matikan MP3 bacaan Al-Quran tu kan? Ha ilaha illallah budak ni. Bukan akulah. Aku tak terbangun pun lah. Langsung tak terbangun semalam. Kau tahu tak? Korang perasan kan? Semalam MP3 Al-Quran tu ada orang matikan. Entah. Aku tak perasan pun. Kenapa weh? Pagi tadi aku tengok elok je MP3 Al-Quran tu play je. Tak ada mati pun. Teruslah saya ni waktu tu meremanglah saya waktu tu kan. Sebabnya kalau bukan Husna, siapa lagi? Sedangkan waktu tu Sofia dengan Siti ni tidur nyenyak dalam bilik saya tu kan. Dan Siti pun buka lah cerita dia. Kata dia, malam tadi dia mimpi tau. Dia kata dalam mimpi dia tu datang seorang budak perempuan. Kata dia nama Zera. Ingin berkawan dengan dia. Dan budak yang diceritakan tu memakai gaun putih yang sangat-sangat comel budak ni. Dan Siti pun beritahu yang budak tu masuk dalam bilik kami dan mengejutkan dia untuk ajak berkawan dan bermain dalam mimpi dia tu. Dan apabila Siti ni mengejar budak tu lah, dia kejar sambil tengah main tu lah, kejar, budak tu tiba hilang macam tu je. Dan dia pun terus terbangun pada waktu azan subuh. Dan Maria pun juga turutlah buka cerita. Kata dia, pada malam tu dia sebenarnya tidur lambat kerana dia melayan Twitter tau. Jadi kami semua masuk tidur lebih kurang pukul 11.30 malam lah. Tapi si Maria ni dia berjaga lebih kurang sampai pukul 1 pagi lah kerana melayan Twitter tu lah. Tepat pukul 1 pagi, si Maria ni terdengar suara budak perempuan macam ketawa-ketawa sedang bermain-main disertai dengan bunyi berlari turun naik dekat tangga tu. Bila dah dengar bunyi macam tu, dia teruslah tidur sebab dah meremang kan. Tiba-tiba ada seorang pelanggan dekat warung tu tiba-tiba menyampuk. Kita orang tengah bersembang tu kan. Katanya dia pun duduk berhampiran dengan homestay tu. Dan dia beritahu yang homestay tu memang keras. Dan berhadapan dengan homestay tu dulu asalnya adalah tanah perkuburan. Dan homestay tu sebenarnya ada cerita tersendiri. Iaitu pernahlah dulu ada seorang budak perempuan yang pernah mati dibunuh dekat situ. Dan kedua ibu bapanya hilang tak ditemui. Dan orang yang kami jumpa tu bukanlah owner sebenar rumah homestay tu. Dia hanyalah diamanahkan untuk menjaga dia oleh keluarga owner banglo tersebut. Dan orang kata inilah kisah seram pada malam ni. Bukan kata ialah seram, tak tahulah seram tak seram, anda sendiri nilaikan lah. Tapi tujuan KSM ceritakan benda ni pada korang supaya anda semua, tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar kisah-kisah ni, supaya lebih berhati-hatilah ketika memilih homestay tu ya. Orang kata bacalah review dulu, tengok feedback daripada orang yang pernah tu kan. Berhati-hatilah kalau misal kata nampak macam sewanya tu murah sangat kan. Kadang-kadang ada benda yang tak kena. Jadi itulah dia. Dan sebelum masuk ke mana-mana tempat tu, bacalah apa yang patut ya. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan. Baiklah, disclaimer, semua kisah-kisah yang saya ceritakan pada malam ni anda anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, anda bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right.
Thank you so much guys for your support. See you next video. Take care guys and God bless you.